Assalamualaikum. Hai semua, saya Dr. Asma daripada Klinik Ainisha. Hari ini kita bersama untuk berkongsi info kesihatan. Okey, hari ini kita akan bincangkan satu topik yang sering menjadi persoalan ramai, iaitu pil kecemasan ataupun lebih dikenali sebagai morning after pill. Okey, jadi ramai yang masih keliru, adakah pil ini sama seperti pil gugurkan kandungan? Okey, tetapi salah ya. Okey, mari kita rungkaikan berkenaan morning after pill ni. Alright, jadi yang pertamanya, apa itu pil kecemasan? Jadi pil kecemasan ialah ubat yang digunakan untuk mengurangkan risiko kehamilan selepas hubungan seksual tanpa perlindungan atau apabila kaedah kontrasepsi gagal. Okey, jadi faham ya? Alright, jadi contohnya semasa sedang berhubungan tu kondom terkoyak ataupun terlupa makan pil perancang beberapa hari, suntikan perancang yang lambat ataupun hubungan seks tanpa perlindungan. Jadi ini adalah contoh kriteria yang selalu orang gunakan untuk mengambil morning after pill. Okey, jadi bagaimana dia berfungsi? Okey, jadi pil kecemasan ni dia bertindak dengan melambatkan atau menghalang ovulasi. Ovulasi itu bermaksud pelepasan telur daripada ovary. Okey, jadi jika sebelum ovulasi itu akan berlaku, sperma tidak dapat bertemu dengan telur. Okey, jadi itu cara dia lah. Okey, jadi pil kecemasan tidak menggugurkan kandungan yang telah sedia ada dan tidak akan menjejaskan kehamilan yang sudah berlaku. Sebabnya ramai orang ada this misconception bahawa kita pakai pil kecemasan ni kalau makan banyak ke atau makan berkali-kali ke dia boleh menggugurkan kandungan. Okey, salah sebenarnya. Sebab this morning after pill kecemasan ni memang bertindak by the name itself lah, iaitu pakai semasa kecemasan yang digunakan satu kali, one off. Okey, jadi bila perlu diambil? Okey, jadi pil ni lagi cepat ambil semakin tinggi keberkesanannya. Di dalam pasaran kita di farmasi, mana-mana farmasi di Malaysia, ubat pil kecemasan ini boleh dibeli tanpa perlu preskripsi. Lebih digalakkan untuk jumpa doktor lah. Okey, digalakkan jumpa doktor untuk bertanya lebih lanjut berkenaan pil yang sesuai dengan anda. Okey, lagi senang kalau doktor terus prescribe. Tetapi sekiranya anda pergi ke farmasi, ianya boleh didapati di farmasi. Ada dua jenis pil kecemasan. Okey, yang pertamanya adalah ubat yang dinama Postino ataupun Escapel. Okey, jadi bahan asasnya adalah levonorgestrel. So dia berasaskan progesteron. Okey, ini adalah pil yang pertama, levonorgestrel. Yang kedua adalah ulipristal ataupun ELA. Okey, memang selalu ada dua jenis ini sajalah di farmasi kita. Okey, jadi kedua-dua ubat ni apa beza dia? Main ingredient dia adalah progesteron. Cuma dia act on the different receptor. Okey, bezanya adalah berapa pil yang perlu makan dan perbezaan yang ketara adalah dalam masa berapa lama anda kena ambil ubat ini. Okey, jadi contohnya, okey, kita cakap pasal kedua-dua ubat lah. Yang pertama, Postino ataupun Escapel yang diperbuat daripada levonorgestrel. Okey, jadi ubat ni sama fungsi dia. Okey, dia menghentikan ataupun menghalang daripada ovulasi. Okey, dia perlu diambil dalam masa 72 jam atau dalam masa 3 hari. Tetapi sebenarnya kalau mengikutkan kajian, waktu sebaik-baiknya untuk mengambil pil ini adalah dalam masa 24 jam. Jika anda ambil pil ini dalam masa 24 jam, keberkesanannya adalah up to 95%. Jadi makin tinggi jam anda, contoh 48 jam, 2 hari baru you makan ubat tu, makin percentage untuk anda hamil adalah tinggi. Kiranya keberkesanan pil tu makin berkurangan as the day goes by lah. Jadi untuk levonorgestrel ni, okey, perlu diambil dalam masa 72 jam. Sebaik-baiknya dalam masa 24 jam. Okey, alright, jadi kena ambil 2 biji dalam masa 1 kali itulah. Alright, dan seterusnya adalah ulipristal acetate. Okey, ulipristal acetate ataupun ELA. Okey, dia ada banyak nama brand dia lah. Okey, ulipristal acetate ni boleh digunakan dalam masa 120 jam, iaitu 5 hari. Okey, jadi beza dengan levonorgestrel tadi, okey, ataupun Postino dia dalam masa 3 hari, dan untuk ulipristal acetate adalah dalam masa 5 hari. Okey, jadi mana yang bagus? Kalau nak mengikutkan ulipristal adalah lebih bagus dibanding levonorgestrel.
Okey, sekiranya anda ambil dalam masa 24 jam, keberkesanannya adalah 2/3 lagi tinggi daripada levonorgestrel. Okey, dan juga dia masa untuk mengambil tu lagi lama lah, 5 hari berbanding dengan 3 hari kalau compare dengan levonorgestrel. Okey, alright. Okey, jadi selalunya mana nak pilih ni, selalunya doktor atau farmasis akan menentukan mana yang sesuai untuk anda lah. So baik-baiknya jumpa dengan doktor sebab kita perlu tahu kalau penyebab anda untuk mengambil di semua ni atau pil tidak kental betul-betul, adakah sebab terlepas ambil pil ke, okay, masalah dengan kondom ke dan sebagainya. Okey, jadi harap semua dapat faham berkenaan ubat tersebut dan berapa jam. Okey, semua ubat pil kecemasan, emergency contraceptive pil sebaik-baiknya diambil dalam masa 24 jam. Sekiranya anda mengambil selepas 24 jam, okay, up to 3 to 5 days, keberkesanan dia akan menurun. Jadi dia tidaklah 100% mencegah daripada mendapat kehamilan, okay, dan tidak menggugurkan kehamilan. Okay, alright. Jadi nak tahu, selalu orang akan tanya, doktor betul-betul berkesan ke pil ni? Okay, pil kecemasan tidak, ni macam saya kata, dia tidak memberi perlindungan sebanyak 100%. Okay, keberkesanan bergantung kepada berapa cepat anda ambil ubat tersebut. Okay, sama ada ovulasi telah berlaku, okay, dan juga jenis pil yang digunakan. Okay, jadi lebih cepat ambil lebih baik lah. Okay, so semua ni bergantung. Okay, bergantung pada badan anda. So kita tak tahu sama ada masa you ambil pil tu you dah ovulate ke belum. Okey, adakah sudah sperm dan juga ovum tu telah bertemu ke tidak. Kita tak tahu, tapi boleh cuba untuk ambil dalam masa 24 jam. Jangan berlengah lah. Okey. Jadi bila ambil ubat ni, kesan sampingan yang selalu biasa adalah ada setengah orang mendapat loya, pening kepala, muntah. Okey, ada yang sakit kepala, pening kepala, keletihan, okey, dan juga ada gangguan dalam kitaran haid dalam masa beberapa hari lah. Okey, sekiranya anda ambil ubat ni, lepas makan tu muntah. Jadi anda perlu ambil semula ubat tu sebab takut sekiranya dia ni tidak efektif lah. Okey, bergantung berapa lama selepas ambil ubat tu anda muntah. Okey, semua tu perlukan konsultasi daripada doktor. Okey. Jadi, bila kita bercakap berkenaan dengan mitos ataupun fakta ubat ini, yang pertama, common question, pil kecemasan, okay, ialah pil gugurkan kandungan. Memang tidak benar lah. Okay, dia memang ada pil kecemasan untuk mengelakkan kehamilan saja, tidak menggugurkan kandungan. Okay, alright. Dan seterusnya, okay, pil boleh makan setiap kali bersama. Ianya bukanlah long term contraception. Okey, dia hanya bertindak as one off. Okey, bila bertanya pada pakar-pakar ONG, okey, bolehkah ambil setiap bulan ambil contraceptive pill ni? Okey, sebenarnya kita boleh ambil maksimum pun dalam 2 kali 1 bulan, tetapi kalau ikutkan is a one off pill. Jadi satu kali anda ambil is fine, but the second time onwards, kali kedua, 3, 4 ke bila anda ambil, okey, contoh bulan ni you ambil 2 kali, bulan depan you ambil 1 kali lagi, bila kali kedua dan ke atas, keberkesanannya adalah rendah. Okey, keberkesanannya adalah rendah. Okey, jadi memang kita panggil one off. Okey, it's a one off emergency contraceptive pill sekiranya anda ingin bersama tanpa dan mahu mengelakkan kehamilan atas tujuan kesihatan, okey, atas tujuan penjarakan mengandung dan sebagainya, dinasihatkan untuk ambil long term contraception. Okey, seperti Implanon, okey, IUCD, okey, oral contraceptive pill dan sebagainya, dan bukannya bergantung pada pil kecemasan untuk mengelakkan kehamilan. Okey, sebab dia boleh mendatangkan kesan sampingan yang lain. Okey, boleh mengganggu haid anda juga. Okey, jadi janganlah gunakan pil ini sebagai ubat yang sering digunakan untuk mengelakkan kehamilan. Dia bukannya contraception. Okey, dia hanyalah pil kecemasan. Okey, emergency contraceptive pill, bukannya long term contraception. Alright, saya harap semua faham lah ya. Okey, jadi selepas makan pil pasti tidak akan hamil. Tidak, tak ada kaedah yang memberi jaminan 100%. Okey, even contoh yang paling tinggi pun 98% chances to avoid pregnancy. Okey, alright, jatuh kepada IUCD. Okey, tetapi masih lagi ada orang yang pregnant bila ada IUCD. Jadi semua jenis contraception tak ada yang 100% jaminan
bahawa anda tidak akan mengandung, tetapi percentage untuk mengelakkan daripada hamil tu masih tinggi, cuma bukanlah 100%. Okey, saya harap semua faham lah. Jadi bila perlu jumpa? Okey, bila perlu jumpa bila ada tanda-tanda yang menyebabkan sekiranya anda ada possibility untuk mengandung, tak datang haid selepas 1 minggu daripada tarikh yang dijangkakan, ujian hamil yang positif, ada satu perut yang teruk, ada alahan dan sebagainya lah. Okey, perdarahan yang banyak, okey, berulang kali memerlukan pil kecemasan, berulang kali pakai, sila jumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat for the long term plan. Okey, kena faham untuk kaedah perancang keluarga, anda perlu faham bahawa kita ada beberapa kaedah bersesuaian mengikut individu, dan emergency contraceptive bukanlah a long term contraception. Jadi sekiranya anda memerlukan kontraseptif untuk jaga masa panjang, sila berjumpa dengan saya, berjumpa dengan kami di Klinik Ainisha untuk berbincang berkenaan kaedah yang sesuai untuk anda. Okey, kita ada pil makan, kita ada ubat yang cucuk, kita ada ubat yang tanam bawah tangan, kita ada IUCD, okey, kita ada bermacam jenis mengikut pada kesesuaian individu. Okey, dan janganlah bergantung kepada emergency contraceptive pill. Alright, jadi kalau ada sesiapa yang nak bertanya, boleh bertanya di ruangan session kalau ada yang tidak faham. Okay, alright, ada setengah orang akan tanya, pil kecemasan ni doktor boleh menyebabkan mandul ke? Tak ada. Okay, it's a one-off emergency, dia bukannya racun. Okay, dia tidak mendatangkan that kind of harmful side effect. Okay, kalau ada pun selalunya yang pendarahan berlebihan semasa haid ke, kita lain yang agak berbeza sedikit, tetapi dia tidak efek dia punya kesuburan. Okey, adakah ubat ini memerlukan preskripsi doktor? Okey, setengah pil boleh diperoleh terus dekat farmasi. Okey, anda boleh diperoleh dekat farmasi, tetapi sebaik-baik berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat berkenaan mana yang sesuai untuk anda. Okey, untuk mereka yang sedang menyusu badan, yang sedang breastfeeding, boleh, tetapi dia mengikut jenis. Jadi kena jumpa doktor lah untuk tahu mana yang sesuai. Alright, okey, jadi dan soalan yang agak famous juga, doktor, lepas saya ambil contraceptive pill ni, adakah saya perlu check sama ada saya hamil ataupun tidak? Anda boleh check sama ada anda hamil atau tidak sekiranya period anda lambat dalam masa seminggu selepas tarikh yang dijangkakan. Okey, sebab tu kita kena beringat sebelum kena lah. Jadi kalau anda seseorang yang sudah berkahwin, okey, dan sedang ada family planning, tak ada anak lagi, dia dapatkan contraception for long term. Dan untuk mereka yang non-Muslim, okey, dan anda ada bersama pasangan, pakailah kontraseptif yang sesuai, kondom, pil dan sebagainya. Janganlah gunakan emergency contraceptive sebagai pilihan harian ataupun pilihan setiap bulan. Okey, ini untuk mengelakkan masalah lah. Okey, untuk topik ini, okey, memang sering ditanyakan jugalah kalau berjumpa dengan doktor. Okey, jangan takut berkenaan dengan kesan sampingan. Kesan sampingannya ringan macam saya cakap tadi, pening kepala, sakit kepala, loya, muntah, sakit perut, dan juga mungkin perubahan dalam haid. Okey, baik, kesan sampingan tanya juga. Soalan, saya harap saya tidaklah terlalu laju. Okay. Dan juga bukan saja boleh dapat kat farmasi, dekat klinik kita pun kita ada emergency contraceptive pill. Sekiranya anda ada masalah ingin mengambil pil tersebut, sebaik-baiknya datang berjumpa kita di klinik. Kita boleh berbincang dan saya boleh berikan ubat tersebut, terus bergantung pada situasi anda lah, pada clinical evaluation yang saya tengok pada anda. Okay. Okay, so untuk this emergency contraceptive pill, okay, pil kecemasan ni, okay, untuk berkenaan berapa kali boleh ambil 1 bulan itu, okay, kalau mengikutkan kajian sebelum ni, boleh menggunakan maksimum pun 2 kali sebulan, tetapi seperti yang saya katakan sebentar tadi, it's a one-off pill lah. Bila kali kedua dan seterusnya anda ambil, okay, dia punya keberkesanannya adalah makin rendah, percentage dia berkesan tu makin rendah. Jadi sebaik-baiknya memang digunakan as a one-off pill. Okay, saya harap semua faham lah ya berkenaan dengan apa yang diterangkan sebentar tadi. Alright, jadi saya Dr. Asma daripada Klinik Ainisha. Okay,
ingin mengajak anda untuk bertemu dengan kita untuk konsultasi berkenaan emergency contraceptive pill. Apakah itu emergency contraceptive pill? Ini adalah monoactive pill di mana ia membantu untuk mencegah kehamilan. Okey, berapa kerap perlu ambil ubat ni bergantung pada jenis. Anda sebaik-baiknya mengambil ubat ni dalam masa 24 jam untuk mendapat keberkesanan yang lebih tinggi. Okey, jadi ada setengah pil yang berkesan sehingga 3 hari, boleh ambil dalam masa 3 hari, dan yang boleh ambil dalam masa 5 hari. Okey, dan juga side effect untuk ubat ni antaranya loya, okey, muntah, kepala pening kepala, dan juga kemungkinan ada gangguan sedikit dalam kitaran haid, tetapi ini bergantung pada individu. Ada setengah individu tidak mendapat apa-apa side effect. Okey, jadi kena faham yang ubat ini bukanlah ubat untuk menggugurkan kandungan. Ianya hanya digunakan untuk mencegah kehamilan. Okey, jadi dapatkan konsultasi bersama doktor terutama di Klinik Aisyah. Kalau ada pertanyaan boleh jumpa kita di klinik ataupun bertanya di dalam link di profil Klinik Aisyah. Kita jumpa lagi.